Okey, kita masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu bab 5, iaitu janjang. Janjang ni dalam bahasa Inggeris dia adalah progression, urutan. Biasanya urutan sesuatu nombor, kita nak kenal pasti dia adalah arithmetic ataupun geometri. Dan kita akan selesaikan masalah. Okey, arithmetic kita ada dua janjang, arithmetic dan geometri. Kita mulakan dengan arithmetic dulu. Geometri ni nanti kita pergi ke next class, nanti baru cikgu terangkan untuk geometri. Okey, arithmetic adalah urutan. Janjang tu adalah urutan nombor. Dan beza antara dua sebutan dia mesti sama. Itu beza antara dua sebutan sama. Okey, ni formula nanti dulu. Cikgu nak kenalkan awak itu adalah janjang arithmetic ataupun bukan. Okey, nak tahu dia janjang arithmetic ke bukan? Ini sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, keempat kan? Sebutan tu dalam formula dalam bab ni kita banyak guna T. TN. TN iaitu sebutan term. Term yang keberapa? N term. Sebutan yang ke N maksudnya N term. Kalau dalam bahasa Inggeris dia N term. Okey, ni sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey, kita nak tahu dia arithmetic ke tak, awak tolakkan. Ni sebutan ni T1, T2, T3, T4 kan? Kita tolakkan T2 tolak T1. Dapat berapa? 8 tolak 4. Dapat 4. Lepas tu T3 tolak T2. Dapat 12 tolak 8 pun dapat 4. Lepas tu T4 tolak T3. Dapat berapa? 16 tolak 12 dapat 4. Oleh kerana semua beza dia adalah 4, sama, maksudnya janjang itu adalah janjang arithmetic. Okey, untuk contoh yang kedua ni kita buatlah T1, T2, T3, 1, 2, 3, 4. Okey, kita buat macam tadi. T2 tolak selepas tolak sebelum yang after tolak dengan before. 1 tolak dengan 4 dapat negatif T3. Lepas tu T3 tolak T2 dapat negatif 2 tolak 1 dapat negatif 3. Okey, kita buat untuk T4 tolak T3. Negatif 6 tolak negatif 2 dapat berapa? Negatif 6 tambah 2 dapat negatif 4. Okey, nampak ni sama, tapi yang ketiga ni tak sama. Bila tak sama, dia adalah bukan janjang arithmetic. Bukan. Soalan dia nak tentukan dia arithmetic ataupun bukan. Okey, nanti tengok dalam buku tuition masing-masing, cuba buat yang ni. Okey, kat sini kita akan kenal pasti mana sebutan pertama, mana beza sepunya. Okey, tengok kat formula ni, A tu adalah sebutan pertama. Kita dia punya simbol dia adalah A. D tu adalah difference. A adalah sebutan pertama, D adalah beza sepunya. Nak dapatkan beza sepunya yang selepas tolak sebelum. Yang ni yang kita dapat ni, kalau semua ni 4 ni adalah D dia, beza sepunya. Yang selepas tolak sebelum, contohnya ni 2, ini 2 tolak 1, 1. So T2 tolak T1, T3 tolak T2, T4 tolak T3. Okey, kalau macam ni kita nak tanya, soalan dia nak tanya sebutan pertama. Sebutan pertama tu simbol dia A. Beza sepunya simbol dia D. Okey, A nak tahu A sebutan pertama yang mula-mula lah, negatif 2. Okey, D adalah beza sepunya, tak kisah awak nak letak mana. Ni memang macam ni, dia memang dah confirm ini adalah arithmetic. So kita tak payah uji satu-satu lah. Ini tolak ni, ini tolak ni, ini tolak ni. Tak payah. Okey, awak pilih je mana-mana nombor. Untuk kita tolakkan terus dapat D. 1 tolak negatif 2. So dapat T3. 4 tolak 1 pun 3. 7 tolak 4 pun T3. So dia tanya mana A, mana D. Okey. Kemudian soalan seterusnya, dia dah bagi urutan nombor. Ini arithmetic. Okey. Kita terus masukkan untuk cari sebutan yang ketujuh. Macam ni kan, ni sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dia nak cari yang ketujuh tu nombor dia nombor berapa? Maksudnya dia nak cari nombor yang ketujuh tu apakah nombor tersebut. Okey, kita labelkan dulu. A dia berapa? 4. D adalah 2 tolak 4 negatif 2. Boleh je kosong tolak 2 negatif 2. Negatif 2 tolak kosong pun 2. Okey, kita masukkan formula yang ni. Ini dia tanya sebutan keberapa. Tadi dia nak minta sebutan ketujuh kan? Sebutan ketujuh kita pakai formula ni. Okey, cikgu salin balik formula dia. Tn sama dengan A tambah N tolak 1 dalam kurungan D. Ni darab tau, antara N tolak 1 dengan D ni darab. Okey, A kita dah labelkan tadi, A dia 4 tambah N ni sebutan ke berapa? Kita nak sebutan ke 7. So 7 tolak 1
Okey, D dia adalah negatif 2. Kalau better negatif 2 tu awak letak dalam kurungan. Sebab nanti takut terrisau terletak tolak 2. Nanti jawapan tu tolak 2. Bukan, dia darab. Antara ni dengan ni dah darab. Okey, betul, selesaikan. Nak tekan kalkulator terus boleh. Nak selesaikan satu-satu pun boleh. So, kita selesaikan. Kita akan dapat jawapan. Tekan kalkulator. Kalau awak nak tekan satu-satu, dia macam ni. 7 tolak 1 dapat 6. Lepas tu 6 dengan negatif 2 ni darab tau. Bukannya 6 tolak 2 tambah dengan 4, bukan. Dia 4 tambah 6 darab negatif 2. So, selesaikan akan dapat jawapan. Sekejap. Cikgu tengok jawapan dia. Jawapan dia negatif lah 8. Okay. Tekan je lah kalkulator dapat jawapan. Okay, kita cuba yang ni pula. Dia nak sebutan yang ke-9. A dia negatif 7. D dia adalah beza dia. Negatif 3 tolak negatif 7. Dapat berapa? Negatif 3 tambah 7 dapat 4. Mana-mana awak tolak pun boleh. 1 tolak negatif 3 dapat 4. 5 tolak 1 pun dapat 4. So, kita nak yang ke-9. T9. A dia adalah negatif 7. Masukkan dalam formula. Tambah N tolak 1. N dia 9 tolak 1 darab dengan 4. Ni D. A tambah N tolak 1D. Itu formula. Okay, kiralah semua dapat. Ni 8 darab 4, 32. Negatif 7 tambah 32 dapat 25. Okey, maksudnya sebutan ke-9, nombor yang ke-9 ni macam ni kan, ni nombor yang ke-5 je kan. 6, 7, 8, 9. Nombor yang ke-9 adalah nombor dia adalah 25. Okey. Okey, kemudian yang ini pula. Okey, untuk soalan yang macam ni. Okey, ni sebutan pertama. Ini sebutan yang terakhir. Soalan dia tanya, hitung bilangan sebutan. Ni kan ada janjang, ada urutan nombor. Dia tanya, ni kan nombor 1, 2, 3, 4, 5 ni ya. Ni nombor yang keberapa? Maksudnya, tu soalan dia. Ini 11.3 tu nombor yang keberapa? Maksudnya, nombor dalam urutan nombor ni ada berapa banyak nombor? Ada berapa bilangan nombor dalam satu sebutan, dalam satu janjang ni? Dia tanya apa? Bilangan sebutan, dia tanya N. N tu number. Dalam bahasa Inggeris number, so N. So, bilangan sebutan yang dia tanya tu adalah bilangan sebutan. Okey, kita pakai formula yang ni. Okey, yang ini kita dah keluarkan formula dulu. A dia adalah 4.1. Okey, D dia adalah 4.7 tolak 4.1 dapat 0.6. Okey, tu D dia. Okey, ini adalah yang ni Tn. Inilah Tn. Dia tanya maksudnya 11.3 tu nombor yang keberapa. T yang keberapa, term yang keberapa dia tak tahu, tapi dia punya nilai dia adalah 11.3. So, kita pakai formula Tn. Masa Tn, kita baru ada satu formula saja ni. A tambah N tolak 1D. Okey, Tn adalah 11.3 sama dengan A dia 4.1 tambah N dia kita nak cari. Sebab kita soalan dia nak cari N. Ni soalan. Bilangan sebutan tu adalah N. N tolak 1, D dia 0.6. Okey, cara nak kira ni, okey, awak tak perlu nak expand ni. Tak payah nak kembangkan ni, tak apa. Sebab N ni dah sorang-sorang. Okey, cara cikgu buat macam ni. 11.3. Ini 4.1 ni pindah sebelah jadi tolak dulu. Okey, lepas tu kan ini dengan ni darab kan. Pindah sebelah dia jadi bahagi. Okey, tekan kalkulator, dia akan jadi 11.3 tolak 4.1. Jawapannya bahagi 0.6. Akan dapat 12. N tolak 1 tu 12. Tapi bukan dia nak N tolak 1, dia nak N. Selesaikanlah. Okey, N sama dengan negatif 1 pindah ke depan, dia akan jadi apa? 12 tambah 1. So, N dia adalah 13. Maksudnya kat sini, ni sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini 11.3 tu adalah nombor yang ke-13. Keseluruhan nombor dalam sebutan ni adalah 13 nombor. Dan ini 11.3 tu adalah sebutan yang terakhir, iaitu sebutan yang ke-13. Faham? Okey, yang kat sini dia dalam sebutan huruf pula, algebra. Okey, macam biasa kita masukkan A dia adalah 3Y, labelkan dulu. Okey, untuk awal-awal ni awak label lah. Lepas ni kalau dah mahir tak payah label pun tak apa.
Okey, yang kedua tolak yang pertama. So, dapat berapa? Negatif Y tolak 3Y dapat negatif 4Y. Okey, ini dia punya Tn. Okey, kita masukkan formula Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Tn dia adalah negatif 65Y. A dia 3Y tambah N dia tak tahu. D dia negatif 4Y. Okey, buat macam tadi, negatif 65Y. Ini pindah sebelah dulu jadi tolak 30 ni. Tak payah expand Kalau expand nanti awak kembang makin banyak. Negatif 4Y ni pindah sebelah jadi bahagi. Tinggalkan N tolak 1. Okey, so tekan kalkulator. Negatif 65 tolak 3 dapat negatif 68Y. Negatif 68 bahagi dengan negatif 4Y. Dia akan hilanglah Y dia. Y algebra dah tak ada. Tinggal 17 tu N tolak 1. So, kita nak N sahaja. Negatif 1 pindah sebelah dia jadi tambah. So, N dia adalah 18. Okey, boleh? Okey. Okey, ini untuk cari N. Pakai formula je. Tapi awak kena tahulah setiap soalan tu. Dia nak Tn ke, dia nak A ke, dia nak D ke, dia nak N ke. Nanti dia pusing-pusing kat situlah. Apa yang sebagai perkara rumus, itulah dia punya soalan dia. Macam ni tadi dia nak Tn. Dia nak A, dia nak D. Yang ni dia nak Tn. Cari sebutan ke-7 tu maksudnya Tn. Dia nak Tn. Yang ni Tn dia dah bagi, dia nak N. Untuk yang ini, kita dah pakai formula yang kedua. Hasil tambah. Hasil tambah ini formula dia. Ada dua formula untuk hasil tambah. Syarat dia lain-lain. Okey, untuk hasil tambah, formula dia Sn. Tadi kan Tn kan? Okey, tadi Tn, yang ni Sn. Sn adalah dalam bahasa Inggeris dia sum. Tadi Tn term. Jadi sum hasil tambah. Ni formula dia N per 2 dalam kurungan petak 2A tambah N tolak 1D. Dia lebih kurang macam tadi lah. Tadi A tambah N tolak 1D je. Ni 2A tambah N tolak 1D tapi depan dia ada N per 2. Okey, untuk yang ni boleh juga digunakan tapi dengan syarat dia ada sebutan pertama dengan terakhir. Macam tadilah. Contohnya soalan dia macam ni kan. Dia nak minta hasil tambah untuk semua sebutan ni. Ni pertama, ini terakhir. Dia ada 13 sebutan. Bolehlah buat pakai formula yang kedua ni. Tapi kalau dia tak ada sebutan terakhir awak tak boleh guna formula yang kedua ni. Kena pakai formula yang pertama. Contohnya macam ni lah. Untuk ni dia tak ada bagi sebutan terakhir. Dia bagi nombor ni je. 4 nombor ni je. Soalan dia nak cari hasil tambah 12 sebutan yang pertama. Hasil tambah 12 sebutan yang pertama. Okey. A dia adalah 3. D dia adalah 5 tolak 3 dapat 2. Okey, kita masukkan formula. Okey, sebab formula ni baru diperkenalkan, cikgu saring balik. 2A tambah N tolak 1D. Formula ni mungkin diberi. Dalam SPM dia beri. Kalau dalam MMAT yang SPM yang lama dia bagi. Tapi untuk sekarang, cikgu tak pasti lagi dia bagi ke tak. Tapi lama-lama boleh hafal. Okey, dia nak sebutan, 12 sebutan pertama S12. N dia berapa? 12. 12 per 2. 2A. A dia adalah 3 tambah N dia 12. Tolak 1. D dia adalah 2. Gantikan sahaja. Ni nak tekan kalkulator, hati-hatilah. Kalau nak tekan semua, awak tekan je semua sebiji macam ni. Macam ni kalau 12 per 2 tak payahlah tekan kalkulator kan. Kita dah tahu dia 6 kan. Awak tekan je kalkulator ni, awak dapat jawapan dia adalah... Sekejap, cikgu terus ambil jawapan. Adalah 168. Tekanlah, cuba nanti tekan kalkulator. Ni dalam buku tuition masing-masing adalah contoh-contoh macam ni. Nanti awak try tengok, awak tekan kalkulator. Sebab kadang pandai masuk nilai tapi tekan kalkulator takut salah. Okey. Ini adalah formula untuk Sn. Okey, masukkan dapat digantikan dalam formula sahaja. Okey, untuk yang ni macam soalan tadi, ini adalah hasil tambah untuk semua nombor. Tapi kita pakai sebab dia ada sebutan pertama, ini adalah sebutan terakhir, ni L. Ini A. Kita boleh pakai formula yang Sn, N per 2, A tambah L. Nak pakai formula yang tadi N per 2, 2A tambah N tolak 1D tu pun boleh. Tapi yang ini lebih mudah sebab dia ada sebutan pertama dan sebutan yang terakhir. Okey, tapi kat sini perasan tak soalan ni dia tak ada N. Macam mana kita nak letak ni kat sini N dia ni? Ni berapa, ni berapa? Tak ada kan? Okey, sebelum kita nak buat Sn, awak kena cari N dia dulu. Kita dah belajar tadi yang kita nak cari N ni. Nak cari yang macam S11
0.3 ni nombor yang ke-13 kan? Kita gunakan yang sama. Kita buat macam ni tadi. Okey, kita pakai formula Tn. A tambah N tolak 1 D. Okey, Tn. Inilah Tn. Sebutan terakhir dia. Kita nak tahu negatif 67 tu nombor yang keberapa. A dia adalah 23 tambah N dia tu tak tahu. D dia adalah 17 tolak 23. 17 tolak 23. Negatif 6. Okey, dapat negatif 6. Okey, tekanlah kalkulator. Negatif 67 tolak 23. Jawapannya bahagi negatif 6. Dapat 15. N tolak 1 adalah jawapannya 15. Nanti N adalah 15 tambah 1 dapat 16. Okey, dapat 16 ni, barulah 16 ni boleh masuk dalam ni. S16. Maksudnya kat sini dia nak hasil tambah ke 16 nombor tersebut. So 16 per 2. A dia 23 tambah negatif 67. Tak jawab lah. Okey. Tekan je lah kalkulator. Dapat jawapan. Kejap ya. Okey, dapat jawapan negatif 352. Cikgu terus tengok jawapannya. 352. Okey, dapat macam tu. Macam ni dia nak hasil tambah. Hasil tambah mesti awak kena tahu nombor dia ni semua ada berapa nombor. Barulah dapatkan N dia dulu. Ni cara yang macam tadi. Masukkan dalam formula hasil tambah. Okey, ini untuk last untuk apa nama? Last untuk formula aritmetik. Okey, last untuk formula aritmetik. Soalannya dia nak hitung hasil tambah. Ini dia punya jujukan dia 3, 10, 17. Sebutan yang ke-7 dia nak T7 sampai T12. Dia nak hasil tambah dia. Kita nak buat apa dengan hasil tambah dia ni? Okey, kat sini ibarat dia kan, dia nak T7 sampai T12. Okey, contohnya lah cikgu nak fahamkan awak kenapa dia macam tu. Ni T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12. Kan? Dia nak nombor ni. Ni, dia nak hasil tambah ni. Bukan dia nak nombor dia ada berapa. Dia nak nombor ke-7, 8, 9, 10 sampai 12 tu. Dia nak jumlah semua nombor tu. Nombor tu kita tak tahu berapa. Tapi kita nak hasil tambah dia sahaja. Okey, untuk soalan ni. Kalau macam ni soalan dia. Awak terus buat. Dia nak hasil tambah tu kan. Jawapan dia terus S12 tolak S6. Sebab apa S12 tolak S6? Jangan S12 tolak S7. S12 tolak yang sebelum dia. Okey, contohnya S12 ni kan. Ni semua nombor ni kita tambahkan S12. Nampak tak? Ni semua nombor ni kita tambahkan dapat S12. Lepas tu tolak yang depan dia ni. Ni kita tak nak. Tolak S6, kita dapatlah baki dia yang belakang ni. Faham tak? S12 tolak S6. Dapatlah yang kita nak T7 sampai T12. Lepas tu awak masukkanlah formula macam tadi. Formula dia N per 2. 12 per 2. 2A dia 3 tambah N tolak 1. Kalau awak boleh coret N tolak 1 dia 11 kan. 12 tolak 1 11. D dia terus 10 tolak 3 dapat negatif 10 tolak 3 dapat tu 7. Lepas tu tolak S6. 6 per 2. 2A dia 3 tambah N tolak 1. 5 tolak 1, 4 tolak, salah. 6 tolak 1 dapat 5. D dia adalah 7. Okey, kiralah semua ni, dapatlah jawapan dia. Ni jawapan dia. Jawapan dia adalah 375. 375. Nanti tolong kira lah. Okey, boleh. Ini adalah contoh yang macam ni. Nanti lepas ni, awak buat sampai sini dulu. Lepas ni ada lagi soalan dia dalam bentuk ayat-ayat. Ni baru pengenalan tahu untuk dalam buku tuition. Sampai muka surat berapa, sebab buku tuition semua tak sama. Awak buat sampai macam ni. Soalan dia macam ni. Hasil tambah. Untuk soalan yang ayat-ayat, jangan buat dulu. Yang ayat-ayat kalau macam dalam buku tuition siapa tadi? Kalau ada soalan ayat-ayat macam ni nanti dulu.
Yang ini tak payah dulu. Sebab ini dah masuk soalan aplikasi. Dia tak payah dulu. Nanti cikgu bagi soalan ni. Contohnya dalam video akan datang. So, yang ini awak hanya buat untuk yang asas sahaja. Asas dia apa? Yang guna formula 2 ni. Mana formula tadi? Formula terms dan formula term ni sebutan dan formula hasil tambah. Okey, buat dalam buku tuition sampai itu sahaja. Boleh? Okey, terima kasih.